mengenali Tan Sri Jamaluddin Jajis ni, beliau seorang yang kuat kerja, yang dedikasi. Dan saya rasa dia bukan sahaja seorang kuat kerja, tapi seorang pemimpin ataupun seorang ketua yang sentiasa mengambil berat, khususnya kaki tangan dia, staf dia. Dan saya nampak sebagai seorang tokoh lah. Kalau dilihat sepanjang beliau ini sebagai duta besar. Dahulunya mungkin kita tengok hubungan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat ni agak baik, boleh dikatakan. Tapi apabila arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis ni selaku duta besar pada ketika itu, dan saya ada bersama dengan beliau sewaktu bertugas di Washington DC, saya lihat bagaimana ketokohan beliau bersama dengan pihak Kongres ataupun Senat di Amerika Syarikat mengadakan hubungan yang begitu baik sekali. Dan dia sentiasa berpesan, dan ada berpesan kepada saya, dia kata, kalau kita nak orang dengar pandangan kita, nak mendengar nasihat kita, nak mendengar penjelasan kita, kita kena berkawan. Kalau kita tak berkawan, maka mereka tak akan dengar cakap kita. Dan kita perlu ada pengetahuan. Dan kalau kita ada pengetahuan, kita nak duduk dengan dia, mestilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan dia. Dan saya melihat apa yang diungkapkan oleh Tan Sri memang menjadi, orang kata, realiti. Apabila saya sendiri mengikut beliau ke Capitol Hill, tempat yang macam di parlimen kita yang tak pernah saya jejak kaki sebelum ini, saya lihat bagaimana hubungan yang berhormat Tan Sri ini tadi begitu intim dengan pihak Kongres, dengan pihak Senat, sehingga kan boleh, orang kata, high five dan, orang kata, bersapa dalam Capitol Hill itu. Dan akhirnya respect itu atau penghormatan itu kita dapat kerana usaha yang dijalankan atau yang dilakukan oleh arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis. Tapi sebagai seorang bos ataupun seorang ketua dalam pasukan kami ini, memang dedikasinya sangat tinggi. Dan beliau sangat memahami kehendak khususnya orang Melayu dan Bumiputera. Sebab itu di bawah kepimpinan beliau, di bawah pengurusi, selaku pengurusi Biro Ekonomi UMNO Malaysia pun, dia pun sedang sebenarnya sebelum, orang kata, arwah pergi kembali ke rahmatullah, telah berpesan pada saya pun untuk mengadakan Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan pengetahuan ini, perkara ini pun di dalam pengetahuan kepimpinan tertinggi UMNO, dan masih dalam proses untuk mengadakan inilah, arwah dah dipanggil terdahulu daripada kita. Dan saya yakin dan percayalah, sebenarnya beliau ini boleh saya anggap sebagai tokoh yang sukar jari ganti. Dan percayalah bahawa jasanya kepada negara mungkin semua orang tak tahu, tetapi dialah yang sebenarnya orang di balik tabir dalam menentukan wadah perjuangan demi bangsa, agama ni, negara ni berada di puncak. Inilah orang yang bernama Dr. Jamaluddin Jajis. Setiap kali beliau turun ke Rompin, kan, beliau actually memang betul-betul turun ke padang maksudnya. Contoh, pernah sekali lah saya ikut beliau dalam rombongan kereta mengelilingi Pekan Rompin. Dan beliau nampak ada pemuda-pemuda tengah main bola. So, apa yang dia buat, dia berhenti kereta dia situ, buka kasut dia pergi main bola. Main bersama dengan pemuda-pemuda kat situ, di kampung. Bukan setakat habis main bola saja. Lepas tu dia naik pula, dah habis main bola, dia naik motor pergi minum pula dekat warung dengan rombongan pemuda-pemuda ni. Itu sifat dia di kawasan. Dia akan pergi ke peringkat peringkat keseluruhan rakyat dia. Beliau bukan sahaja seorang pemimpin yang hebat, malah beliau juga seorang pemimpin yang amat kreatif, dan mempunyai pandangan yang berbeza dalam cara beliau melihat sesuatu isu
Dan juga beliau pada masa yang sama dia mempunyai idea yang kreatif di dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan ini pada saya bila orang bertanya kenapa saya sehingga hampir 10 tahun bekerja dengan beliau, sifat-sifat inilah yang saya pandang pada beliau sebagai seorang pemimpin. Because pada hari Khamis tersebut, sewaktu beliau pergi ke Rompin, kebetulan adalah hari jadi saya. Sepanjang 10 tahun saya berkhidmat dengan dia, dia tidak pernah macam menghantar bunga pada saya untuk mengucapkan selamat hari jadi. Dan kebetulan pada hari tersebut, sebelum dia menaiki helikopter, dia yang ingatkan pegawai-pegawai lain suruh hantar bunga pada saya. Untuk Malaysia. So mungkin cara dia nak mengatakan terima kasih dan selamat tinggal. Kemungkinan. Makcik Hendun merupakan adik bongsu kepada ibu Allahyarham yang mesra dipanggil Cu oleh anak-anak saudaranya. Menurut Hendun, Allahyarham yang digelar sebagai Din merupakan seorang yang kelakar dan pandai bergurau, selain pandai mengambil hati orang yang lebih dewasa. Katanya, Allahyarham sempat datang melawatnya sekeluarga dan berbual sebelum ke majlis resepsi perkahwinan anak Perdana Menteri di Taman Tasik Sultan Abu Bakar Pekan. Tak reti saya nak mengata kan. Memang ni kelakar orang kan andai datang orang meriuh. Cakap tu kan. Andai lah dia cakap orang. Tidaklah macam budak setengah tu mendiam apa dak. Memang dia riuh kan. Lepas tu sampai ke besar lah. Apa balik ni kalau dia jumpa orang memborok. Dia tolong asal orang buat kerja. Dia tolong. Dia tak kira. Orang tak ajak apa kalau mohon kahwin dia tolong. Bagi sepupu Allahyarham iaitu anak kepada Hendun, Karimah Abdul Hamid, beliau terkejut mendengar tragedi yang menimpa abang sepupunya itu. Kak tengok arwah ni macam mana? Beramah mesra ke? Dia baiklah dengan orang kampung semua kan. Makcik Hendun sempat membawa kami ke rumah kelahiran dan tempat Allahyarham membesar. Walaupun rumahnya tidak berpenghuni kerana ibu dan adik-beradik Allahyarham berpindah ke ibu kota, namun ia kelihatan bersih dan terjaga. Jadi para penonton sekalian, moga program khas yang kami bawakan ini dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada pada Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis, kerana kita semua tidak tahu bila, bagaimana kita akan dijemput oleh pencipta kita. Tetapi tatkala kita dijemput nanti, biarlah kita dijemput dalam keadaan yang paling terbaik. Jadi seluruh rakyat Malaysia, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Moga-moga roh Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Saya Syarif Serampudi melabuhkan tirai. Al-Fatihah.